Bersama saya Arif Hamid bin Fazil daripada agensi Easy Travelling. Pada video kami kali ini, kami akan menceritakan tentang tamadun Islam dan antarabangsa, yang mana fokus kami adalah tertumpu di sekitar Seoul, Korea Selatan. Sebelum kami menceritakan lebih lanjut tentang tamadun Islam di Korea Selatan ini, saya terlebih dahulu akan menceritakan tentang bagaimana bermulanya tamadun Korea ini. Ayo kita saksikan slide sebelah. Untuk pengetahuan anda, budaya Korea ini merupakan salah satu warisan budaya yang mana ianya telah bermula di selatan Manchuria, dan budaya ini juga merupakan salah satu budaya yang sangat tertua di dunia. Disebabkan itu, masyarakat Korea ini mereka menyampaikan risalah dan tradisi mereka dan juga adat istiadat mereka melalui macam-macam cara. Namun sejak pertengahan abad ke-20, Korea telah berpecah menjadi dua belah pihak, iaitu Korea Utara dan Korea Selatan, disebabkan peperangan ataupun boleh dikatakan disebabkan perbezaan pendapat antara dinasti, sehingga menyebabkan telah berlaku perbezaan budaya. Namun budaya Cina merupakan pengaruh terbesar dalam budaya di negara Korea Selatan dan juga Korea Utara. Dan salah satu perkara yang menarik ialah agama Islam di negara Korea ini semakin hari semakin berkembang. Namun agama ini merupakan salah satu agama yang minoriti, yang mana ianya telah berpusat di Seoul. Walaupun agama ini merupakan golongan yang kecil sehingga kan ianya tidak termasuk dalam statistik di negara Korea, namun masyarakat setempat masih menghormati agama Islam dan tidak menindas golongan Islam. Dan pada baru-baru ini juga telah wujudnya Al-Quran di dalam terjemahan bahasa Korea, yang mana ini merupakan salah satu petanda baik untuk pendatang baru Islam di Korea memahami agama Islam ini dengan lebih mudah. Seperti mana anda telah lihat sebentar tadi, perkembangan tamadun Islam di Korea Selatan ini menunjukkan suatu peningkatan yang amat baik daripada hari ke hari. Ini menunjukkan bahawa ajaran Islam telah mula diterima di pelbagai negara di seluruh dunia, dan perkembangan ini berlaku salah satunya adalah disebabkan oleh faktor elemen budaya, yang mana elemen budaya ini sesuai diikuti oleh umat Islam dan sesuai dengan ajaran Islam. Sehubungan dengan itu, kami daripada pasukan Easy Travelling akan menceritakan serba sedikit tentang elemen-elemen budaya tersebut. Untuk elemen pertama ialah elemen permainan. Untuk permainan yang pertama, ianya dikenali sebagai gonggi. Permainan ini dimainkan dengan menggunakan 5 jenis atau 5 biji batu yang berwarna-warni, dan permainan ini merupakan permainan yang hampir serupa dengan batu seremban. Untuk permainan kedua ialah jeki cagi. Permainan ini terdiri daripada buah jeki dan juga cagi, iaitu kaki pemain. Dan cara bermain permainan ini ialah dengan cara pemain perlu menimbang buah jeki, dan timbangan paling lama ialah dikira sebagai pemenang. Permainan ketiga ialah yut nori. Permainan ini terdiri daripada papan yut, kayu yut dan juga buah yut. Dan setiap balingan kayu yut mewakili jumlah pergerakan dalam permainan ini, iaitu do mewakili 1, ge mewakili 2, gol mewakili 3, yut mewakili 4 dan mo mewakili 5. 걸 잡히기 좋다. 좋다. 쭉쭉 나가라. 오케이, 걸. 네, 여기서 할게. 자, 민현 씨. 전민현 씨. 걸이야, 그럼. 뭐다. 오. 너 이제 뺏게 나오면 넌 졸업이야. 너 1등 뺏기는 하는 거야. 거야. 와, 1등 하는 거야. 뺏기. Permainan terakhir ialah dakji. Permainan ini akan dimainkan secara 2 orang, iaitu seseorang akan meletakkan dakji di tanah dan seseorang lagi akan membaling dakji ke arah dakji pihak lawan. Dan sekiranya dakji pihak lawan terbalik, ianya akan dikira sebagai pemenang. Permainan dakji ini juga semakin hari semakin popular di serata dunia setelah ianya disiarkan di rancangan televisyen seperti drama siri Squid Game dan juga rancangan hiburan seperti Running Man.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi Muhammad Imran bin Muhammad Saleh daripada agensi Easy Travel, di mana hari ini saya akan berkongsi tentang gaya makanan atau lebih dikenali sebagai gastronomi di Korea Selatan. Pertama sekali, gastronomi di Korea Selatan merangkumi pelbagai jenis makanan, masakan dan tabiat makan tradisional oleh penduduknya. Tambahan pula, masakan Korea adalah masakan yang berbeza jika dibandingkan dengan masakan Cina dan masakan Jepun. Terdapat persamaan antara gastronomi Korea dan juga China dan Jepun, di mana mereka mempunyai akar dan ciri umum seperti penggunaan kacang soya dan juga rempah. Namun, ia jauh berbeza dari segi bahan-bahan, tekstur dan perisa. Secara umum, di restoran Korea, hidangan yang berbeza disajikan pada masa yang sama, iaitu dalam banyak hidangan yang kecil, makanan pembuka, lauk pauk dan iringan, sehingga para pengunjung dapat menikmati semua jenis makanan pada masa yang sama. Semasa makan, mereka menggunakan sumpit seperti orang Cina dan Jepun, tetapi sumpit Korea diperbuat daripada logam dan bukan bahan kayu atau plastik. Di sini, kami telah menyertakan beberapa contoh makanan yang terdapat di Korea Selatan. Makanan yang pertama adalah kimchi ataupun gimchi, merupakan salah satu makanan tradisional Korea. Ia adalah salah satu jenis sayuran masin hasil pemerapan yang dibuat dengan mencuci sayuran yang sudah digaram dan memerap dengan bahan-bahan seperti udang kering, sos ikan, bawang putih, halia dan serbuk cili merah. Sayuran yang biasa digunakan untuk membuat kimchi adalah sawi putih dan lobak. Pada zaman dahulu, kimchi dikenali sebagai kimchi yang bermaksud sayuran yang direndam. Di Korea, hampir semua masakan dihidangkan bersama kimchi. Kimchi juga digunakan sebagai ramuan sewaktu memasak makanan seperti sup kimchi ataupun kimchi jjigae, nasi goreng kimchi atau dikenali sebagai kimchi bokkeumbap dan pelbagai masakan yang lain. Terdapat ratusan jenis kimchi di dunia ini, di mana setiap kimchi mempunyai perbezaan dari segi aroma yang keras, tajam dan menyengat. Makanan yang seterusnya adalah gimbap ataupun kimbap. Ia adalah makanan ringan segera Korea yang sangat digemari dan terkenal. Kimbap dibuat daripada nasi ataupun bak yang digulung dengan rumpai lauk kering ataupun gim yang seakan-akan Californian roll. Isi gimbap ada bermacam-macam jenis seperti daging, sausage dan muji ataupun telur goreng. Gimbap dipotong menjadi kecil dan disajikan sejuk, yang biasaannya disajikan dengan sup miso dan kimchi. Secara tradisional, nasi diperisakan dengan garam dan minyak bijan atau minyak perila. Isinya pun bermacam-macam jenis, sama ada ikan dalam bentuk kek ikan, daging ketam, telur atau daging rusuk lembu yang berempah, manakala bahan sayuran adalah timun, bayam, lobak merah dan muji. Tambahan pula, gimbap terpilih sebagai antara 100 jenis masakan Korea yang paling digemari oleh orang luar negara. Seterusnya adalah bibimbap, iaitu dalam bahasa sebutan Koreanya kadang-kadang dirumikan menjadi bibimbap atau bibimbap. Ia merupakan salah satu hidangan istimewa orang Korea. Bibimbap disajikan dalam mangkuk yang berisi nasi panas yang ditutupi dengan namul, sayur tumis dan diperisa, dan gochujang, iaitu pes cili, kicap atau doenjang, pes kacang soya masin. Telur mentah atau goreng dan hirisan daging, lazimnya daging lembu adalah kebiasaan menjadi lauknya. Makanan tersebut kemudiannya dikacau panas-panas sebelum dimakan. Makanan yang terakhir adalah tteokbokki, yang juga dikenali sebagai tteokbokki, dokbokki, tteokbokki dan dukbokki. Ia merupakan salah satu snack Korea yang paling popular yang diperbuat daripada kek beras yang lembut, kek ikan dan sos cili merah yang manis. Makanan ini amat mudah didapati daripada gerai tepian jalan atau pojang macha. Asalnya, ia dikenali sebagai tteokjim dan merupakan hidangan hirisan kek beras, daging, telur dan perisa. Bahan kebiasaan yang diperlukan bagi tteokbokki adalah kek beras lembut, tok, surimi, omuk, daun bawang, sos soya cili, gochujang, bawang putih, garam, gula dan pelbagai jenis rasa bergantung pada ciri terasa tukang masak. Bahan lain termasuklah telur rebus, mandu goreng, sausage, ramyeon iaitu versi Korea bagi ramen dan pelbagai makanan laut dan sayuran goreng yang dikenali sebagai twigim dalam bahasa Korea. Disebabkan kepopuleran tteokbokki, terdapat banyak jenis tteokbokki yang diwujudkan. Seperti makanan popular lain, tteokbokki melalui pelbagai jenis perubahan dan gabungan. Sebagai contoh, tteokbokki dengan sos cutlet daging. Terdapat jenis lain yang dikenali sebagai Shanghai tteokbokki yang bergantikan sos cili tradisional dengan sos tiram Cina yang terkenal. Salah satu gabungan tteokbokki yang terkenal di kalangan rakyat Korea ialah rampokki, gabungan tteokbokki dan ramyeon.
Bagi mereka yang sibuk, tteokbokki dijual dalam bentuk yang dicucuk dengan lidi yang dipanggil tteokkochi. Tteokkochi lazimnya digoreng berbanding direbus dan sosnya berlainan sedikit. Terdapat banyak lagi versi gabungan tteokbokki seperti tteokbokki kari, tteokbokki makanan laut, tteokbokki pasta, tteokbokki keju dan tteokbokki ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan hai. Saya Adli Hakim bin Muhammad Saiful Bahri selaku ahli kumpulan yang memilih Korea Selatan sebagai tajuk utama dalam program Culture Festival 2021. Saya akan menceritakan tentang bahasa dialek atau dinamakan sebagai logat di Korea Selatan. Bahasa Korea mempunyai beberapa dialek daerah yang sangat berbeza dan unik. Berikut adalah beberapa dialek yang paling menonjol di seluruh Korea Selatan. Di antaranya ialah Gyeonggi, Gangwon, Chungcheong, Gyeongsang, Jeolla dan Jeju. Bahasa dialek yang pertama ialah Gyeonggi Banggeon atau dialek Gyeonggi. Dialek ini sering digunakan di beberapa kawasan di Korea Selatan, terutamanya di Seoul dan Incheon. Dialek ini ialah bahasa standard yang akan dipelajari oleh seseorang yang ingin belajar bahasa Korea. Bahasa ini juga sering digunakan di kebanyakan rancangan TV, stesen radio dan saluran berita. Ciri-ciri dialek Gyeonggi ialah mempunyai intonasi yang lancar sehingga dapat menyebut vokal A kepada O. Sebagai contoh, 있잖아, 그거 알아? 아, 머리 아파. bahasa dialek yang kedua ialah Gangwon. Gangwon ialah sebuah wilayah di timur Seoul dan terus menuju ke laut. Tempat ini terkenal dengan banyak gunung ganang dan hutan. Tempat ini juga terkenal kerana mempunyai banyak kawasan pertanian. Ciri-ciri tersendiri dialek di kawasan ini ialah penggunaan perkataan reyo pada akhir ayat. Manakala penggunaan bahasa Korea standard ialah eyo dan yeyo. Contohnya ialah 저기요, 정랑은 어디래요? 정랑이라고요? 아, 정랑은 됐어요. bahasa dialek yang ketiga ialah bahasa dialek Chungcheong. Chungcheong terdiri daripada dua wilayah, iaitu Chungcheong Selatan dan Chungcheong Utara. Bandar Daejeon merupakan bandar terbesar di Chungcheong Selatan. Ramai orang Korea berpendapat bahawa logat Chungcheong adalah salah satu yang terbaik didengari. Itu kerana bunyinya lebih perlahan dan tidak sekuat beberapa dialek yang lain. Ciri tersendiri dialek Chungcheong ialah penggunaan perkataan you pada akhir ayat. Manakala dalam bahasa standard Korea menggunakan perkataan yo. Sebagai contoh, 어디 가는겨? 핵교유. 그래? You might often hear the you ending used in place of the standard yo ending. 밥을 하나 드셨슈? 예, 신비랑 먹었어요. dialek bahasa yang keempat ialah dialek Gyeongsang. Dialek Gyeongsang biasanya digunakan di wilayah Gyeongsang di Korea Selatan. Bandar yang menggunakan dialek ini ialah Busan, Daegu, Ulsan, Changwon dan Gyeongju. Gyeongsang secara fizikal berada di lokasi yang bertentangan dengan Seoul. Orang di kawasan ini bercakap dengan logat yang kuat dan agresif. Tinggi dan rendah tonasi pertuturan adalah lebih penting daripada bahasa Korea standard. Contohnya seperti berikut. 아, 밥도 그 있다. 아는 잔다. 자자. 불 꺼. Dialek bahasa yang kelima ialah dialek Jeolla. Jeolla merupakan wilayah yang terletak di hujung barat daya Korea Selatan. Ianya seperti dialek Chungcheong. Dialek Jeolla lebih perlahan daripada bahasa Korea standard. Salah satu ciri lain dialek Jeolla ialah menggantikan perkataan yang berakhir dengan seyo dengan perkataan sho. Sebagai contoh, Some sentences ending in sho instead of seyo from standard Korean. 안녕하쇼. 공부 잘 좀 하쇼. 껌 한 통만 주쇼. bahasa dialek yang terakhir iaitu yang keenam ialah Jeju Banggeon. Jeju Banggeon yang bermaksud dialek Jeju hanya digunakan di Pulau Jeju. Pulau Jeju terletak di pantai barat daya Korea Selatan.
Dialek Jeju adalah salah satu dialek yang paling sukar untuk difahami di Korea Selatan kerana ia mempunyai bahasa tersendiri. Jeju bukan sahaja mempunyai dialek yang berbeza, tetapi hampir 75% bahasanya juga berbeza. Itulah sebabnya orang Korea dari pelbagai wilayah sukar untuk memahami dialek Jeju. Sebagai contoh, 무신거엔 골람신디 몰루 크게. And now in standard Korean, 뭐라고 말하는지 모르겠죠. Yeah, it's like that. 저기요, 혹시 버스 정류장이 어딘지 아세요? 이 쪼끄들의 있수다. 뭐라고요? 양 호꼬만 가시민 있수다. 응? seterusnya saya akan menceritakan tentang seni pertahanan diri di Korea Selatan. Seni mempertahankan diri di Korea Selatan adalah amalan dan kaedah pertempuran yang mempunyai tempat di sejarah Korea. Tetapi ini telah disesuaikan untuk digunakan oleh anggota tentera dan orang awam sebagai kaedah pertumbuhan atau rekreasi peribadi. Mengikut sejarah, nenek moyang moden orang Korea telah berhijrah dan menetap di semenanjung Korea seawal abad ke-28. Ini kerana wilayah geopolitik yang telah dikepung oleh ribuan kejadian pencerobohan asing yang telah didokumentasikan. Akibatnya, orang Korea mengembangkan seni mempertahankan diri dan strategi ketenteraan yang unik untuk mempertahankan diri dan wilayah mereka. Hari ini, seni mempertahankan diri di Korea Selatan sedang dipraktikkan di seluruh dunia. Lebih daripada 1 daripada 100 penduduk dunia mengamalkan bentuk taekwondo. Seni mempertahankan diri Korea Selatan yang tidak bersenjata adalah taekwondo dan hapkido. Walaupun amalan tradisional seperti serum, gusti Korea dan taekyon atau dikenali Korean foot fighting dengan cepat mendapat populariti di dalam dan di luar negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan hai. Nama saya Afif Hafizuddin Husin, selaku ahli kumpulan yang memilih negara Korea sebagai tajuk utama terhadap program ini, iaitu Culture Fest 2021. Terdapat pelbagai seni reka bentuk dari segi bangunan, rumah atau tempat beribadat di negara ini. Jadi saya akan menerangkan 3 seni reka bentuk yang diperolehi di negara ini dan boleh menambahkan daya tarikan anda untuk pergi melancong ke negara ini. Seperti yang kita tahu, penganut Islam di negara ini tidak mempunyai jumlah yang banyak. Berkaitan dengan bangunan, terdapat satu bangunan dapat memberi kemudahan pendidikan kepada penganut Islam di negara ini, iaitu Sekolah Islam atau dinamakan sebagai Prince Sultan Islamic School. Sekolah ini merupakan sekolah Islam pertama yang dibangun di Korea Selatan. KMF mendirikan sekolah tersebut dengan tujuan membantu Muslim di Korea belajar tentang agama mereka melalui kurikulum dan sekolah rasmi. Seterusnya, terdapat satu seni reka binaan menjadi tumpuan kepada umat Islam di negara ini, iaitu Masjid Seoul Central Mosque atau Masjid Pusat Seoul. Masjid ini adalah masjid pertama dan terbesar di Korea Selatan, berlokasi di pusat kota Itaewon. Masjid ini dibangunkan pada tahun 1976 dengan bantuan beberapa negara Islam. Seoul Central Mosque juga sering dijadikan sebagai tempat berkumpul umat Muslim di Korea saat ada acara khusus seperti buka puasa bersama, salat tarawih dan masih banyak lagi. Akhir sekali, seni reka binaan yang dapat menarik perhatian orang ramai, terdapat rumah yang mempunyai seni rekaan yang unik dan mengikut tradisi zaman dahulu di negara ini, iaitu Bukchon Village atau dikenali sebagai Perkampungan Hanok Bukchon. Perkampungan Hanok Bukchon memberikan pelawat sekilas gambaran tentang cara hidup penduduk di kawasan ini ratusan tahun yang lalu. Perkampungan Hanok Bukchon terletak di antara kemegahan Istana Gyeongbokgung dengan Istana Chandokgung untuk menambahkan lagi tarikan suasana desanya. Kini, Desa Bukchon Hanok berfungsi sebagai pusat kebudayaan, wisma tamu, restoran dan tempat pelancongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
Nama saya Muhammad Amir Sufian bin Abdul Rahman. So hari ini saya akan menerangkan tempat-tempat menarik di Seoul, Korea Selatan. Belum saya menceritakan tempat-tempat yang menarik yang ada di Seoul, biar saya cerita sedikit tentang ibu negara Korea ini, iaitu Seoul. Seoul adalah ibu kota Korea Selatan yang terletak di sepanjang Sungai Han. Seoul juga merupakan ibu negara Korea sejak tahun 1394 sebelum pembahagian rasmi pada tahun 1948 apabila ia menjadi ibu pejabat rasmi Korea Selatan. Ia meliputi kawasan sekitar 234 batu persegi. Bandar ini dibina di sepanjang Sungai Han dan hampir di tengah semenanjung kira-kira 60 km dari Laut Kuning. Tempat pertama adalah Namsan Tower. Ia merupakan mercu tanda yang ikonik di Seoul yang terletak di atas bukit dengan ketinggian 236.7 meter. Anda juga boleh menikmati panorama kota Seoul yang semestinya memukau. Selain itu ialah Seoul Central Mosque. Masjid ini merupakan satu-satunya masjid di Seoul yang terletak berhampiran dengan Itaewon Station. Di sekitarnya juga terdapat banyak gerai-gerai yang menyediakan pelbagai makanan halal. Ia merupakan salah satu tempat pelancongan yang paling popular di kalangan umat Islam. Terusnya, Dongdaemun Design Plaza. Kawasan ini merupakan salah satu tempat menarik di Seoul kerana seni bindanya yang unik dan futuristik. Ia merupakan rekaan seorang arkitek bernama Zahid Hadid. Tempat ini juga menempatkan beberapa tarikan seperti Galeri Moon, Ingansu Moon Exhibition Hall, Dongdaemun History Museum, Dongdaemun Stadium Memorial dan Seoul Fortress Hall. Dan terdapat pelbagai lagi tempat menarik yang boleh anda kunjungi seperti Bukchon Hanok Village, Nami Island, Hangang Park dan Itaewon. Negara Korea Selatan juga merupakan satu tempat yang unik dan menarik untuk dikunjungi. Sehubungan dengan itu, semoga perkongsian saya dapat memberi info-info tentang tempat menarik di Seoul, Korea Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya adalah Muhammad Amiruddin bin Ahmad. Pada hari ini saya akan menerangkan mengenai pakaian di Korea Selatan. Pakaian tersebut adalah pakaian tradisional yang dikenali sebagai hanbok. Pakaian tersebut adalah pakaian formal ataupun separa formal semasa majlis tradisional seperti perayaan, kerajaan dan upacara. Hanbok terdiri daripada perkataan Han dan Bok. Han memiliki erti Korea sedangkan Bok memiliki erti baju. Secara bahasa, hanbok bererti pakaian Korea. Ia dicirikan melalui warna-warna yang cerah dan garis sederhana tanpa poket. Walaupun istilahnya secara asalnya bermaksud pakaian Korea, hari ini hanbok biasanya merujuk kepada khusus pada pakaian yang dipakai pada zaman dinasti Joseon. Korea mempunyai 7 jenis pakaian iaitu Jagori, Gwanbok, Durumagi, Danggui, Chima, Hwarot dan Magoja. Pada tahun 1996, Kementerian Kebudayaan, Sukan dan Pelancongan Korea Selatan menubuhkan Hari Hanbok untuk mendorong warga Korea Selatan untuk memakai hanbok. Baiklah, seterusnya saya akan menunjukkan evolusi pakaian tradisional Korea Selatan yang akan diinsert gambar di atas ni. Baiklah, berdasar gambar di atas, terdapat 4 evolusi pakaian tradisional Korea Selatan daripada dinasti Goryeo kepada dinasti Goryeo dan early Joseon dinasti dan yang terakhir adalah late Joseon dinasti. Itu adalah 4 evolusi pakaian daripada Korea Selatan ya. Durumagi adalah sejenis pakaian yang digunakan pada musim dingin atau musim sejuk untuk melindungi tubuh daripada cuaca yang dingin oleh kaum wanita. Sedangkan kaum bangsawan lelaki biasanya menggunakan pakaian ini sebagai atribut rasmi. Seterusnya adalah Hwarot. Ialah pakaian tradisional Korea yang biasa dipakai oleh orang yang berasal dari lingkungan kerajaan. Biasanya pakaian ini digunakan saat peristiwa perayaan tertentu. Dan contoh yang terakhir adalah Magoja. Pada mulanya digunakan oleh lelaki untuk menghangatkan badan, tapi kini para wanita juga turut menggunakannya untuk mengenakan dengan pakaian lain. Sekian saja daripada saya untuk pakaian di Korea Selatan. Terima kasih.